Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan Urusan Haji Kementerian Halih Agama akan terus mempertingkatkan usaha dalam menyebarluaskan ilmu manasik haji dan menghuraikan penyelesaian dalam isu-isu semasa tentang hukum hakam ibadat haji yang berbangkit. Berucap pada Majlis Penyampaian Sijil dan Resolusi Muzakarah Pengkursus Haji dan Umrah tahun 1444 Hijrah 2023 Masihi, Timbalan Menteri Halih Agama menyeru pihak-pihak yang berkepentingan agar turut meningkatkan kerjasama terutama dalam merencana kaedah dan program yang inovatif dengan menggunakan pendekatan menarik dan bersesuaian untuk diberikan kepada guru-guru pengkursus termasuk pegawai-pegawai, mahasiswa dan mahasiswi institusi pengajian tinggi dan orang ramai. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan juga mengingatkan para pengkursus haji dan umrah agar menyalurkan ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji termasuk umrah dan ilmu tentang falsafah, kelebihan dan adab haji. Majlis berlangsung kemarin di Kementerian Halih wal Agama. Jadi di sinilah kita ni faham peranan guru-guru pengkursus dalam menyalurkan ilmu-ilmu tersebut dengan menyampaikan maklumat tentang ilmu manasik haji dan juga falsafah haji kepada bakal jemaah haji dengan penuh sempurna agar bakal-bakal haji bersedia dengan ketahanan mental, fizikal serta rohani yang mantap yang akhirnya insya-Allah akan pulang dengan mendapat haji yang mabrur. Majlis diteruskan dengan pembentangan kertas kerja bertajuk Kelebihan Menghadapi Cabaran Pelaksanaan Ibadat Haji yang disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Ketua Unit Komunikasi Korporat Universiti Islam Sultan Sharif Fadi, UNISA. Ini diikuti pembentangan resolusi muzakarah pengkursus haji dan umrah yang antara lain menyentuh beberapa isu hukum dalam pelaksanaan ibadat haji dan manasik haji wanita. Juga diadakan penyampaian sijil kepada para peserta muzakarah. Masalah-masalah hukum yang timbul semasa pelaksanaan ibadat haji dan umrah pada musim haji tahun 1443 dan 1440 Hijrah dibincangkan semasa muzakarah pengkursus ibadat haji dan umrah kali ke-30. Muzakarah dianjurkan oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Halih Agama. Lebih 100 orang menghadiri muzakarah tersebut terdiri daripada guru pengkursus ibadat haji dan umrah, guru penyelia sekolah agama, pegawai dan kaki tangan daripada 12 buah kementerian. Muzakarah juga membincangkan gambaran dan situasi sebenar dan terkini di Tanah Suci, terutama di Padang Arafah dan Mina, seperti perkhidmatan, pengurusan dan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak-pihak berkenaan di Arab Saudi dan juga syarikat-syarikat pengendali haji dan umrah. Antara pengisian muzakarah pembentangan kertas kerja bertajuk beberapa isu hukum dalam pelaksanaan ibadat haji yang disampaikan oleh dua orang pembentang dari Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Kempen menderma darah anjuran kedutaan kerajaan Thailand disifatkan sebagai peluang terbaik bagi masyarakat Thailand di negara ini menghargai keramahan dan layanan baik sepanjang berada di negara Brunei Darussalam. Menurut Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand, kempen tersebut diadakan bagi menambah bekalan darah di negara ini. Sebanyak 53 pen darah berjaya dikumpul semasa kempen yang berlangsung di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Puan Yang Terutama Bosara Kanchanalai, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand juga menghargai penyertaan masyarakat tempatan dalam kempen tersebut. It's fulfilling. It's a happy feeling of we have an opportunity to give and share for other people. And I would like to invite all of you to come and donate blood to help people, to help your friends. Kempen menderma darah memberi peluang kepada masyarakat Thailand di negara ini untuk sama-sama membantu masyarakat yang memerlukan.
Istiadat perkahwinan diraja juga trending di media sosial. Platform Instagram sahaja menyaksikan followers dari lebih 20 buah negara, antaranya Malaysia, Singapura, Indonesia, Amerika Syarikat dan United Kingdom. Para pengguna media sosial menyembahkan ucapan tahniah dan merafakkan syukur sempurnanya istiadat tersebut. Kita ikuti sebahagian sembah ucapan tahniah yang trending di media sosial. Titah baginda utuskan cinta, gendang di Palu, istiadat dimulai, bendera dikibar, adat dijulang, disambut rakyat gilang gemilang. Indera buana penuh cahaya, nakara dititir laila. Rakyat dan penduduk bumi bertuah ini menyembahkan rasa gembira dengan istiadat perkahwinan diraja. Sembah ucapan tahniah dizahirkan dengan doa. Semoga pengantin diraja diberkati dan dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Our heartiest congratulations to Her Royal Highness Princess Azimah Nikmatul Bolkiah and Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar. May Allah grant them a lifetime of blessings that lead on to Jannah. Amin. Selamat pengantin diraja. Semoga berkekalan hingga ke akhir hayat, hingga ke anak cucu, hingga ke jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pengantin diraja akan kekal untuk selama-lamanya. Allah selamatkan pengantin diraja. Congratulations to the royal couple, both of them. May Allah bless you both hingga ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Allah selamatkan pengantin diraja, semoga kekal hingga ke jannah. Allah selamatkan mempelai diraja, semoga berbahagia hingga ke jannah. Allah selamatkan pengantin diraja. Dari Majlis Istiadat bersuruh diraja sehingga Majlis Istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga. Keunikan istiadat perkahwinan diraja lambang keutuhan adat resam perkahwinan di Raja Brunei. Sewajarnya selaku rakyat dan penduduk di bumi Darussalam ini, kita merafakkan syukur kerana negara masih mampu mempertahankan adat tradisi itu untuk ristaan zaman berzaman. Kita imbas kembali detik-detik bersejarah dan penuh bermakna sejak beberapa hari lalu dalam sorotan majlis-majlis beristiadat sempena istiadat perkahwinan diraja.
College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SP muncul juara pertandingan guling tangan Piala Chancellor Anjuran Universiti Brunei Darussalam UBD. 4 institusi pendidikan tinggi menyertai pertandingan tersebut. Tempat kedua dimenangi oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dan tempat ketiga disandang oleh UBD. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Penglibatan ibu bapa dan sukarelawan penting bagi menjayakan program-program yang disusun sepanjang tahun oleh Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca. Pada tahun ini, Persatuan Kaca menyusun lebih 30 program di 3 buah pusatnya. Menurut Pengarah Urusan Kaca, 2 program harian disediakan, iaitu Center Base Pusat bagi anak-anak yang mampu datang ke Pusat Kaca dan Home Base iaitu pemulihan di rumah. Sukarelawan staf kita melawat ke rumah-rumah mengikut jadual-jadual yang kita susun sepanjang bulan dan seterusnya sepanjang bulan-bulan mendatang mengikut keadaan semasa dan juga mengikut keperluan ibu bapa yang berkenaan di rumah. Jadi khusus yang home base yakni pemulihan di rumah ialah bagi anak-anak yang bedridden yang bunyi kita ni ia punya kesukaran untuk agak berat, tidak boleh bergerak. Haji Awang Abdul Alim bin Haji Awang Osman, Pengarah Urusan Kaca, mengongsikan perkara tersebut semasa ditemui pada majlis penyampaian hadiah bagi program dan aktiviti Kaca 2021-2022 dan Peraduan Masakan dan Kraftangan 2022 bagi ibu bapa dan sukarelawan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Zainal bin Haji Momin yang di-Pertua Kaca. Hadiah berkenaan diberikan kepada kanak-kanak kaca yang aktif mengikuti program luar pusat dan peserta yang menyertai peraduan. Majlis berlangsung di Pusat Kaca Bandar Sri Begawan di Kampung Kilap. Tujuh peserta terdiri 32 orang lelaki dan 45 orang perempuan memperdengarkan bacaan musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan bagi hari ketiga kemarin. Para peserta bagi kategori C menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran beserta pemahaman surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah. 12 orang yang mendapat markah 65% akan dipilih bertanding pada peringkat separuh akhir musabakah. Pada tahun ini, seramai 256 orang telah mendaftar untuk mengikuti musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan. Musabakah peringkat saringan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Jalan Ong Somping, Bandar Sri Begawan. Status harian normal baharu COVID-19, tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan maklumkan 213 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 87.6%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 79%. Seorang individu dikenakan kompaun RM200 oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria. Malik Setiabudi didapati membuang pontong rokok di tempat awam. Individu tersebut diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskannya. Jika didapati gagal, boleh didakwa di mahkamah. Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria mengingatkan orang ramai dan syarikat-syarikat supaya membuang sampah di tempat yang disediakan dan tidak meninggalkan sebarang jenis sampah di tempat awam bagi menjaga kebersihan alam sekitar. Sementara itu, unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong mengeluarkan kompaun terhadap sebuah syarikat kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 melonggokkan sampah di tempat awam. Elmar General Contractor Sdn Bhd yang beralamat di Lot 2119 Kampung Luangan Timbaran, Daerah Tutong dikenakan kompaun RM500 dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari.
Jika gagal membayar denda tersebut, maka syarikat berkenaan boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM2,000 dan tidak lebih RM10,000. Dan bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM30,000 atau dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak lebih 12 bulan atau kedua-duanya sekali.